rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 14. Muka surat 14, bahagian yang keempat daripada bawah. Muka surat 14, bahagian keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu am mumkinimma. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinimma. Ini ni wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinimma ni masuk yang ampunya karangan. Masuk yang ampunya karangan. Daripada tu dia setengah cetakannya bukan daripada yang, cuma yang terdahulunya. Yang terdahulu dia punya terjemahan dia macam mana. Jadi daripada tu tak ada. Ini wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu tu masuk yang ampunya karangan. Masuk dengan makna memulai. Yang ampunya karangan. Yang ampunya karangan ni Syekh Sanusi. Yang ampunya karangan tuan kitab lah. Kita sekarang ni pakai lagi dah. Macam mana ampunya diri, setuju ke tidak? Kau tak cakap kita? Ampunya diri. Tak cakap? Bunyi klasik sikit lah. Macam mana yang ampunya diri, okey ke tidak? Tu ampunya. Kita ada bahasa Malaysia. Ampunya. Tuang lah tuang. Ampunya tu tuang lah. Masuk mana memulai yang ampunya karangan Syekh Sanusi pada menyatakan lawan segala sifat ma'ani. Nak mulai masuk sifat mustahil lawan kepada sifat qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Yang terdahulu sifat mustahil lawan pada sifat wahdaniyah, itu sifat salbiyah. Baik dah. Sifat salbiyah yang 5, mustahil bagi kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Hak mustahil lawan pada sifat salbiyah, selesai. Hak ning ni ampunya karangan Syekh Sanusi nak memulai pula pada menyatakan lawan segala sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni bermula daripada sifat qudrah, iradah, ilmu. Jadi sekarang ni nak memulai lawan pada sifat qudrah. Masuk yang punya karangan dengan katanya, ni hak terjemah matan. Dan demikian lagi wa kaza. Dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala, yastahilu alaihi ta'ala. Itu terjemahan dia.
Apa dia mustahil ni? Lemah. Al-ajzu, lemah daripada menjadikan sesuatu mungkin, barang mungkin ada ia. Itu terjemahan kepada wa kaza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu am mungkinimma. Dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala itu. Mustahil lemah. Mana tempat dia? Oleh lemah. Mustahil Allah lemah. Lemah mana ni? Daripada menjadikan sesuatu mungkin, barang mungkin ada ia. Itu terjemahan dia. Barulah pergi pada bawah tu, ertinya itu huraian. Itu huraian. Jadi hak dalam kurungan tu kita maklumlah itu matan Umil Barahin karangan Syekh Sanusi. Jadi ampunya karangan Syekh Sanusi lah. Adapun hak huraian syarahan ni kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain. Yang mana kitab Bidayatul Hidayah ni kitab Jawi yang tertua yang ada di pasaran sekarang. Kitab Jawi yang tertua yang ada di pasaran sekarang, yang masih lagi ada sampai ke sekarang. Kitab Jawi ni banyak sebelum ni, tetapi orang-orang dulu kitab-kitab ni dia hanya tulis tangan. Orang dulu tulis tangan. Apabila tulis tangan ni kok tidak sempat dicetak, dia mudah pupuh lah kita panggil. Dah tulis tangan. Apabila sempat dicetak, barulah. Dah sekali cetak berapa? Mungkin 1,000 ke 2,000 ke. Ni akan kekal ni. Dulu betul tulis tangan. Yang mengarang kitab tulis tangan, yang nak belajar tulis tangan. Kita sekarang ni bukan yang nak belajar tulis tangan, nak bawa kitab pun berat tangan. Tak dulu orang belajar tulis tangan ni, anak murid tulis tangan dulu ni. Aja tengok kitab tulisan tangan. Tapi punya hebat orang dulu, tulisan tangan kalau kita tengok seperti apa? Sama tulisan macam tarik lah kalau dulu dah. Jadi kan kita ni tulis tangan kan, sekali kanan, sekali kiri, sekali sengit, sekali begitu, sekali begini. Tapi orang dulu tulis tangan, kita tengok tu bukan macam tulis tangan. Sebab apa? Serupa je. Ni hebat orang dulu. Tapi bila tulis tangan ni dia cepat dialah tulis tangan. Maka bila sampai pada cetakan, barulah kitab tu kekal. Jadi di antara kitab yang tua ni, kitab Bidayatul Hidayah, Hijrinya 1170, Masihinya 1756. Masihi 1756. Nak kira mana kalau kita 20 23 dah. Berapa tu? 20 23. Makna dekat-dekat 300 tahun lah, 200 tahun setengah gitu dah. Kitab yang tertua yang di depan kitab Jawi. Yang mana kitab Bidayatul Hidayah ni saya terpandang dalam satu ni surat panggil temuduga nak tauliah. Dia mohon tauliah, kemudian dia akan panggil lah tarikh-tarikh untuk tauliah. Di antara kitab yang akan disuruh baca dalam senarai tu, di antaranya kitab Bidayatul Hidayah. Bukan baca semua ni, dia ambil lah tajuk. Kitab ni kena baca tajuk ni, kitab ni kena baca tajuk ni. Di antara kitab Jawi saya tengok situnya kitab Bidayatul Hidayah. Ada ni. Sebab itulah jangan cakap sedap bab tauliah ni. Kalau wak-wak gitu sungguh kok, payah nak lepas lah. Bila payah nak lepas ni, kadang-kadang takut nak mengadap. Kalau mengadap pun tak luluh lagi dia. Kan dia ustaz ceramah, bukan ustaz kitab. Khutabat, tukang ceramah.
Tu kacau mau faham dah. Ambil satu ayat, dia pun ceramah. Ambil satu hadis, dia pun ceramah. Temuduga ni suruh baca kitab. Kitab tauhid ni bila hidayah. Kalau kitab fiqh jawinya disuruh baca apa? Kalau Arab, silap Fathul Qari tu Arab. Mengigal lah. Ada ni. Dia ada hak jawi, ada hak Arab. Kalau tasawuf pula, hak jawinya Minhajul Abidin hak Syarau. Ni. Dia mari temu duga. Ni cerita betul ni, dia cerita saya. Dia mari temu duga. Ustaz mengajar kita apa? Kitab Minhajul Abidin. Oh, hebat. Penemu duga pun beri hak Minhaj Syarau. Hak jawi. Tak boleh nak baca. Kena-kena dia baca Minhaj Rumi. Dia goreng cara dia baca Minhaj. Dia hurah ke Afrika Selatan lah. Padahal Afrika Selatan bukan cerita Afrika Selatan. Makna lari daripada apa maksud kita. Sebab tak belajar pun kita tu, cuma ambil Rumi. Temu duga ustaz mengajar kita apa? Kitab Minhajul Abidin. Penemu duga pun hulu Minhajul Abidin Syarau. Tak boleh nak baca. Dia kata saya kali tak lulus dah temu duga. Dia mengaku dah. Ustaz. Telah jumpa dengan saya pada masa temu duga. Dia temu duga dulu ke gitulah. Masa tengah-tengah menunggu tu, dia dulu. Sebab saya pun kena baca Minhajul Abidin Syarau juga. Masa temu duga tu, dia kena baca juga. Dah mungkin dia mengajar kitab Minhajul Abidin kan. Dia baca Rumi. Dia tauliah ni mustahak lah, ada dia punya hikmah dia lah. Tapi terkadang atas alasan tauliah pun ada juga perkara-perkara yang menyempitkan. Dia ada gitulah. Ada kebaikan dan ada keburukan. Ada kebaikan dan ada keburukan. Walhal sebenarnya bab mengajar ni tak nanti tauliah. Tak hati temu duga. Boleh dengar rakaman-rakaman. Semua langit terbuka belakang sekarang ni. Langit terbuka belakang kan. Dengarlah orang mengajar setara mana boleh ke tidak. Kalau setakat temu duga dalam masa setengah jam, tak boleh tahu pun dia pandai ke tak pandai. Dah setengah jam je. Siapa dak setengah jam pun tak tahu. Jadi nak tahu boleh ke tak boleh, orang tu mengajar dah kan. Tapi ada kebaikan, ada keburukan. Ni yang pergi temu duga tu pensyarah pencing, doktor tua dah 60-an dah. Nak temu duga juga, nak bagi tauliah. Tak apalah, panggil lah. Dah peraturan dia gitu. Peraturan dia gitu. Walahal ada budi bicara. Yang boleh terima tanpa temu duga, ada bahagian budi bicara. Dia bukan mati gitu dah, ada budi bicara. Cuma tak berguna budi bicara tu je lah. Tak apalah, nak panggil lah. Pensyarah hak pencing dah tu, doktor hak pencing dah. Mari temu duga suruh baca Fatihah. Faham tak ni? Tak rasa hati lah orang tua tu. Dia suruh anak baca Fatihah. Ada? Hormat ke tidak panggil? Yang menemu duga tu lebih muda daripada pensyarah ni. Dia orang tua dah. Mari suruh baca Fatihah. Saya pun suruh baca Fatihah. Tak apalah kita dak tua mana. Saya pun suruh baca Fatihah. Lepas tu suruh baca Quran besar. Temu duga tu imam ke? Temu duga tauliah nak mengajar? Satu kita Arab bila suruh baca. Ada orang cadang tu kita Arab. Tak ayah tu tak ayah. Tak ayah pula kita Arab. Jadi ada kebaikan dan ada keburukan. Gitu je. Ada kebaikan dan ada keburukan. Keburukannya macam mana? Hak mengajar terang-terang salah, tauliah ada besar pula tauliah dia ni. Besar pula tauliah. Bukan tauliah daerah, tauliah negeri mana. Ada tauliah daerah, ada tauliah negeri. Tapi mengajar betul ke tak? Mengajar salah sangat-sangat. Tapi tauliah satu negeri. Macam mana cara dapat? Wallahu a'lam. Ini. Ada kebaikan, ada keburukan. Tapi kalau diambil kitab Bidayatul Hidayah sebagai salah satu daripada untuk dijadikan menurut comel lah. Mana?
temu duga untuk mengajar fardu ain. Untuk kalau dia ada tauliah macam-macam, tauliah mengajar Quran ada, atau lain. Tauliah mengajar Al-Quran. Dia tauliah mengajar fardu ain. Dia saya tak ingat tapi dia ada tak samalah. Tauliah mengajar Quran lain. Jadi kitab Bidatul Hidayah ini mensyarahkan, menghuraikan matan Ummul Barahin. Jadi sekarang ni masuk pula pada pembicaraan sifat mustahil, lawan bagi sifat ma'ani. Yang mana sifat yang wajib 20, sekarang ni masuk pada sifat yang mustahil 20. Ini termasuk dalam ma'rifah permulaan agama. Sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil 20 masuk di dalam ma'rifah permulaan agama. Tanpa ma'rifah ini, semayang puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifah permulaan agama ni mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50. Aqaid ni jamak pada aqidah. Aqidah ni simpulan iman yang 50 yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asas kepada rukun Islam yang 5 perkara. Pergi kepada beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. 2 rukun iman yang menjadi asas kepada 6 rukun iman. Beriman dengan Allah yang zahirnya asyhadu an la ilaha illallah Islam. Beriman dengan Rasul yang zahir Islamnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pergi pada beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Aqaidul iman yang 50. Selesai sini masuk pada beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan malaikat, beriman kitab, beriman qada dan qadar dimasuk di bawah aqaidul iman yang 50. Hukum yang ke-6 beriman qada dan qadar dimasuk di bawah aqaidul iman yang 50, makrifah permulaan agama. Jadi dalam aqaidul iman yang 50 ni terkandung 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 24 sifat yang mustahil bagi Rasul. Dalam 50 tu kan dia sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Kesemuanya 50. Tapi di dalam tu terkandung 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Aqaidul iman, simpulan iman macam mana? Ini sifat mustahil. Kita kena pegang 2. Yang pertama, kita wajib berpegang akan hukum sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua, kita wajib berpegang akan hukum bagi sifat yang mustahil. Sekarang ni bicara bab sifat yang mustahil lawan kepada sifat qudrah. Sifat mustahilnya al-ajzu, ajzun, lemah. Qudrah lawannya ajzun. Kita tak reti tau. Kita qudrah lawan dia lemah. Betul gitu. Qudrah bahasa Arab, lawan dia bahasa Arab jugalah, ajzun. Kalau lawan lemah, kuasa lawan lemah. Betul tau. Kita tak ni qudrah lawan lemah. Jadi mustahil tak reti bahasa Arab, tapi tak apalah. Jadi lawan dia qudrah, ajzun. Yang pertama, kita wajib berpegang akan hukum sifat yang wajib bagi Allah. Tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat qudrah. Itu yang pertama. Lemah sifat mustahil, kita kena pegang tentu tidak sama sekali sifat lemah pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini datang sifat mustahil ni. Kita wajib berpegang tentu Allah taala tidak lemah. Sekarang ni lemah sifat mustahil pada akal. Akal tak terima ni.
Kalau Allah bersifat dengan sifat lemah, kita pun berpegang di akidah Allah Subhanahu wa taala tentu tidak lemah. Ini nak pegang. Dua kita kena pegang. Sifat wajib kita kena pegang, hukum sifat mustahil kita kena pegang. Baru cukup aqaidul iman yang 50. Terdahulu sifat yang keenam, lawan kepada sifat mustahil yang keenam, lawan kepada sifat salbiyah, wahdaniyah. Lawan wahdah ni apa? Berbilang. Tu lawan kepada wahdaniyah. Lawan pada wahdaniyah ni berbilang. Berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. Berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. Itu lawan kepada wahdaniyah. Jadi kita wajib berpegang. Yang pertamanya, Allah Ta'ala esa pada zat, sifat dan perbuatan. Yang kedua, wajib berpegang, tentu tidak berbilang Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Pegang hukum bagi sifat mustahil. Sebaliknya, kalau berpegang sifat mustahil, nanti macam mana kalau berpegang Allah lemah? Terdahulunya berpegang berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. Terutama sekali berpegang berbilang pada perbuatan. Tu sifat mustahil tu. Berpegang berbilang pada perbuatan terdahulu. Ada secara ittisal, khilaf pada kafir. Ada secara infisal, ijma' ulama kafir. Imam tidak sah, kekal neraka selama-lamanya. Semayang puasa, zakat haji tidak sah sama sekali. Macam sebut mengulpah, hak bicara-bicara hak i'tiqad yang salah ni, ini bicara orang Islam, bukan bicara orang kafir. Bicara orang Islam. Bukan i'tiqad yang salah ni, kalau terdahulu yang dibawa oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Bukan orang jahil. Ulama-ulama Mu'tazilah yang bawa i'tiqad yang salah. Jadi bicara hak i'tiqad yang salah ni, ini bukan bicara penyembah berhala. Ini bicara orang Islam yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak mengenal Allah, maka berpegang dengan akidah yang salah. Semayang puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan panjang hak bicaranya adalah berkaitan dengan berpegang berbilang pada perbuatan. Berbilang pada perbuatan. Bukan hanya Allah yang perbuat, makhluk pun ada perbuatan juga secara hakiki sebenar-benarnya. Kita bicara makhluk ada perbuatan, tapi majazi letak je. Cakap asbab tak ada salah. Siapa yang buat ni? Saya yang buat. Gitu. Jangan takut pula. Comel buatan ni. Siapa buat? Nak kata saya buat tak boleh ni sebab saya makhluk tak bekah ni. Jawablah saya yang buat. Tu boleh ke? Itu majazi letak. Tak ada salah. Hakiki pegangan keesaan Allah pada perbuatan yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perbuatan Allah. Tidak ada satu perkara pun walaupun sebesar zarah yang berlaku yang ianya bukan perbuatan Allah. Kalau ada perkara yang berlaku yang ianya bukan perbuatan Allah, berarti ni berpegang Allah lemah. Lemah lalu. Berpegang Allah lemah. Ada. Dia gini. Kita kenal Allah, kenal diri. Itu istilah ulama. Kalaulah hamba sebutlah kuasa lah, tak ada salah. Tapi hamba ni apabila dia berkuasa lagi lemah. Ada ni. Lagi tinggi kuasa lagi lemah. Ni kalau hamba. Tingginya kuasa hamba ni
Siapa ke nak pegang payung pun tak boleh, nak buka pintu kereta pun tak boleh, nak pakai kasut pun tak boleh. Payung orang kena pegang, kereta orang kena buka, kasut orang kena pakai. Perkali mandi pun orang yang mandi, wallahualam lah. Makna kuasa akhirnya lemah. Payung tak boleh pegang, pintu kereta tak boleh buka, lemah. Kuasa ke tu? Kuasa buat belaka. Tu apa panggil kuasa? Mana? Tapi sebutlah kuasa tak ada salah. Tapi hakikatnya lemah. Sebab apa? Tak kalau kuasa, kalau kata dia yang menguasai ni tempat kerja ni, dia milik, dia tuan, mutlak. Hak dia belaka dalam tu. Lepas tu dia buat apa? Dia senyap, dia dah bilik ke? Dah barang dia belaka kan? Company dia belaka kan? Syarikat dia belaka kan? Dia buat belaka lah. Jaga pintu pagar pun dia, nyapu pun dia, lak tikak pun dia. Dah dia, hak dia belaka kan? Dah orang belaka. Orang belaka buat. Lepas tu dia dalam bilik akaun tu je. Dah kata hak dia belaka, hak saya belaka ni, buat belaka. Kena upah orang. Semuanya orang buat belaka. Maknanya nak cerita manusia ni sebut kuasa ke, sebut kaya ke, sebut apa pun, boleh tengok lalu dah. Kuasa jadi lemah, kaya jadi malah, jadi tak ada kerja buat dah. Orang belaka nak pegang nyapu pun malah. Padahal dia tu nak cerita. Kalau hamba seumpama itulah, dah salah ke kalau kata hamba tu kuasa? Tak salah. Kata hamba tu kaya, tak salah. Hamba tu memiliki banyak harta benda, tak ada salah. Tapi kalau kuasa yang hakiki, hak berlaku perbuatan dia belaka. Siapa kuasa hakiki? Allah Ta'ala. Ada ni. Hak kaya hakiki, hak dia sungguh, pemilikan dia sungguh. Ni Allah Ta'ala. Adapun hamba ni kaya. Kaya apa? Harta, duit milik Allah hakikinya. Kaya apa? Tanah air banyak. Tanah air banyak pun milik Allah. Jadi kuasa hakiki inilah yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berpegang, berbilang pada perbuatan, satu perbuatan yang berlaku yang ianya bukan perbuatan Allah, walaupun sebesar zarah sekalipun, berarti berpegang Allah lemah. Ini sifat yang ketujuh. Sifat mustahil, lawan ada sifat kudrah. Sebab tu saya sentiasa tekan, bicara wahdaniyah pada perbuatan, sifat yang wajib bagi Allah, pergi kepada sifat kudrah. Bicara bab mustahil berbilang pada perbuatan, pergi kepada mustahil Allah bersifat dengan sifat lemah. Direkam molek dua ni. Yang kita berpegang Allah bersifat dengan esa pada perbuatan, rakum molek Allah Tuhan yang maha kuasa. Kita pegang yang keduanya, Allah Ta'ala tidak berbilang pada perbuatan, kita berpegang Allah tidak lemah. Apabila kita berpegang esa pada perbuatan, itulah maknanya kita berpegang Allah maha kuasa. Bila kita berpegang tidak sama sekali berbilang pada perbuatan, itulah kita berpegang Allah tidak lemah. Sebaliknya, kalau berpegang ada perbuatan yang berlaku yang ianya bukan perbuatan Allah, walaupun sebesar zarah, berarti sudah berpegang Allah lemah. Kuasa Allah ni bukan buat langit bumi saja, bukan buat siang malam saja, bukan memperjalankan planet-planet saja. Kekuasaan Allah ni yang berlaku di kita setiap saat. Semuanya adalah perbuatan Allah yang maha kuasa. Ni nak kena ambil molek ni. Orang Islam, orang kafir pun kalau tanya siapa buat langit bumi, dia kata Allah Ta'ala juga. Memanglah orang Islam dia percaya langit bumi ni Allah yang buat, tak jadi sendiri.
Tapi apa yang berlaku sekarang? Manusia Allah yang jadikan, Allah yang lahirkan. Lepas Allah jadikan, Allah lahirkan manusia. Apa yang berlaku pada manusia sekarang? Allah letak peranan adalah kepada hamba ni, letak upaya, Allah letak akal, boleh memikir, boleh menilai, boleh buat keputusan. Allah letak tenaga, boleh bergerak diam. Allah letak dah upaya di akal, Allah letak upaya di tenaga. Lepas tu Allah serah kepada hamba bulat-bulat memikir, menilai, memilih. Ni otak ni ada kan? Fikir, nilai, pilih. Kemudian ada tenaga Tuhan letakkan, jalankan, usahakan. Lepas tu Allah mengetahui dan Allah melihat. Tapi apa yang berlaku di akal ni, perbuatan akal manusia sendiri. Gerak diam ni perbuatan tenaga yang ada di manusia sendiri. Hak ni dia panggil mensyirikkan Allah pada perbuatan, berarti berpegang Allah lemah. Tapi main kau akal masuk ni. Kalaulah akal memikir pun perbuatan Allah, akal menilai pun perbuatan Allah, akal memilih pun perbuatan Allah, gerak diam pun perbuatan Allah, apa guna Allah buat manusia? Ini akal. Ini akal ni pelik. Allah buat manusia apa guna? Kalau yang berlaku di Allah tu perbuatan Allah juga. Dan Allah jadikan manusia kan, Allah beri peranan lah. Allah hanya melihat, Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Allah pun menghukum di hari akhirat. Apa yang manusia fikir, nilai, pilih, hak dia sendiri, bukan perbuatan Allah. Gerak dia, hak dia sendiri, bukan perbuatan Allah. Perkara baik ke perkara jahat ke, sampai masa Allah akan hukum di hari akhirat. Ni akal orang yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Banyak akal yang seumpama ni. Kita ahli sunnah tidak. Allah yang maha kuasa, Allah yang buat hamba kita ni, Allah buat. Lepas tu, lepas Allah buat kita manusia ni memikir, menilai, memilih, bukan Allah dah buat. Gerak diam, bukan Allah dah buat. Allah buat kita kan. Yang berlaku di kita, Allah dah buat. Dah dijadikan kita, siap kerja lah. Dan kalau cakap kapung lah, dah buat dah, lepas tu dah siap kerja, lemah lah gitunya. Dah buat dah hamba kan. Yang berlaku di hamba, Allah dah buat, dah dia buat kita kan. Buat lah kita, buat siapa kesiap lah. Hak dia belaka lah. Ini kita ahli sunnah jemaah. Sebab Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan, hak dia belaka. Tapi hak akal, hak mensyirikkan Allah ni, Allah buat dah manusia. Lepas tu Allah serah kepada manusia. Sebab Allah buat manusia ni, Allah sertakan akal. Akal sendirilah yang memikir, menilai, memilih. Bukan Allah buat dah memikir tu, bukan Allah buat dah menilai tu, bukan Allah buat dah memilih tu. Tapi Allah mengetahui. Akal memikir, menilai, memilih. Allah mengetahui. Allah akan menghukum kalau baik, buruk. Allah akan hukum di hari akhirat. Itu akal mereka yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu tak ada makrifah, tidak mengenal Allah yang esa pada perbuatan, tidak mengenal Allah yang maha kuasa. Aqaidul iman yang 50. Tak ada aqaid iman 50, tak ada makrifah perang agama, sembahyang puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau berpegang sifat mustahil dengan bahawa berbilang pada perbuatan, dia akan berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, lemah, mustahil sama sekali. Ini kena rekem molek ni. Wahdaniyah pada perbuatan, sifat kudrah. Mustahil berbilang pada perbuatan, mustahil lemah. Berpegang pertama, keesaan Allah pada perbuatan, berpegang Allah maha kuasa. Yang kedua berpegang
tidak sama sekali berbilang pada perbuatan berpegang Allah Ta'ala, tidak lemah sama sekali. Aqaidul iman yang 50. Dua tu kena rekeh lalu dah. Walaupun hanya satu perbuatan yang berlaku, yang ianya perbuatan selain daripada Allah, perbuatan makhluk, berarti berpegang sifat mustahil, berbilang pada perbuatan, berarti berpegang sifat mustahil, Allah lemah. Ini kena molek ni. Ramai orang berfahaman perbuatan Allah yang maha kuasa, keesaan pada perbuatan yang maha kuasa, hak besar-besar, hak kecil-kecil dia hamba ni, hak hamba sendiri. Hak ni boleh dengar dalam rakaman, boleh dengar dalam radio. Fahaman yang mensyirikkan Allah pada perbuatan, berarti berpegang Allah lemah. Tapi dia tak kata dia pegang gitu. Bila mensyirikkan Allah pada perbuatan, mereka tak boleh terima. Yang berlaku di kita saat ni perbuatan Allah, mereka tak boleh terima. Jadi apa guna Allah buat hamba? Gitu. Soal lah hak kijak Allah Subhanahu wa taala. Apa guna Allah buat hamba? Sampai masa yang berlaku di hamba perbuatan Allah juga. Jadi hamba ni seumpama wayang kulit tak ada apa pun digerakkan oleh Tuk Dalam. Hakikinya begitulah. Hakikinya wayang kulit tu, kulit tu kulit lembu tau. Kulit lembu tu memang tak ada apa-apa peranan. Pilihan pun tidak ada, perbuatan pun tidak ada. Ke bergerak kulit tu kulit buat, Tuk Dalam belaka. Samalah hakikinya hamba seumpama tu. Tidak ada pilihan memilih, itu perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan gerak diam, itulah keesaan Allah pada perbuatan. Ni pada hakiki. Tapi itu wajib berpegang. Kita hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba hanya majazi, letak sahaja. Walaupun tak ada, wajib berpegang ada. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan, tetap keesaan Allah pada perbuatan. Pilihan dan perbuatan tetap datang daripada kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nak letak ni, nak letak mengesakan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan Allah tiba-tiba wajib pula berpegang, hamba ada pilihan. Wajib berpegang, hamba ada usaha. Dah tadi hak Tuhan belaka, kenapa hamba ada pilihan pula? Tadi sebut memang Tuhan jadikan akal, tapi akal memilih Allah buat, akal menilai Allah buat, memilih akal buat. Lepas tu wajib berpegang, hamba memilih. Wajib berpegang, hamba yang usaha. Barang tak ada. Gitu je lah kita ni. Tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Tidak berpegang dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah. Ada Tuhan sandar ke kita sembah. Maka wajib berpeganglah, kami ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap datang daripada keesaan Allah pada perbuatan. Pilihan dan perbuatan hamba tetap datang daripada kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak sama sekali berbilang pada perbuatan. Tidak sama sekali Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lemah. Berbilang pada perbuatan lemah, sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak letak akidah ahli sunnah tu, tidak tunduk pada akidah Jabariyah, tidak terlajak pada akidah Qadariyah, dan tidak terlajak pada akidah yang lebih sesat daripada Qadariyah lagi. Ni kena letak satu-satu. Kalau kita tak faham secara belajar sehala ni, kita kena cari guru, kita kena muzakarah dua hala. Sebab kita belajar ni sehala ni kalau orang baru-baru dia payah sikit lah nak turut sebab sehala. Dia kena cari guru, dia kena muzakarah biar jadi dua hala. Maknanya dia boleh
tanya satu, okey dah, naik satu, okey dah, naik satu. Ada kena gitu. Ada pun belajar sehala ni satu, kita tak boleh nak turun lagi, naik yang kedua. Lagi susah kita naik yang ketiga. Akhir jadi kusuk mana? Hak macam benang tu kan apa? Kusuk. Benang hak. Dah dia mula-mula tu dia lekat dah. Lepas tu pergi tambah pulak. Jadi bolok orang. Dia kena dua hala, dia kena muzakarah. Dia kena tanya satu, biar faham satu-satu. Lagi tak faham lagi usul. Lepas tu barulah kalau naik pulak. Itu cara dia. Itu atas masing-masing lah. Atas masing-masing. Sebab orang tak sama, latar belakang yang tak sama. Tapi ingat baik, ini pembicaraan makrifah permulaan agama. Tak ada hak ni, tak ada semayang, tak ada puasa. Aqaidul iman yang 50. Berpegang akan hukum sifat yang wajib bagi Allah dan berpegang akan hukum sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang bicara sifat mustahil atas Allah lemah. Daripada menjadikan sesuatu mungkin, barang mungkin ada ia. Mungkin ni perkara yang harus ada, harus tiada. Perkara yang harus ada, harus dipanggil mumkinun. Mumkinun jaizun ni satu makna. Perkara yang harus ada, harus tiada. Dia nak huraikan di sini. Artinya, arti mustahil atas Allah Ta'ala itu lemah daripada menjadikan sesuatu mungkin, barang mungkin ada ia. Yang pertama, ini huraian. Yang pertama daripada yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mana ni? Pada lawan sifat ma'ani. Yang pertama sungguh lawang sifat wujud lah. Itu sifat mustahil yang pertama. Sifat mustahil yang pertama sungguhnya lawang sifat wujud lah. Ni yang pertama daripada yang mustahil pada Allah. Yang pertama mana ni? Pada lawan sifat ma'ani. Lawan sifat ma'ani yang 7. Sifat ma'ani yang 7 ni kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Jadi lawan yang pertama lawan kudrah ni. Itu lawan yang pertama. Tapi ayat kita mudah je sebenarnya, cuma ayat klasik. Ayat klasik ni mahal. Ayat klasik ni mahal. Belajar pun sedap. Nyakut. Tapi nak lih ke nampak hak mahal ni, hak sedap nyakut ni guling bating dulu. Hak guling-guling lah, hak gelar-gelar. Dah ayat dia ayat ni. Maknanya bicara apa ni? Bicara sifat mustahil yang pertama. Yang pertama mana ni? Pada lawan sifat ma'ni. So sifat ma'ni, kita punya ma'ni itu kita ma'ni yang mana pula? Kudrah sampai ke kalam. Sifat ma'ni yang 7. Jadi sekarang ni sifat yang pertama ni mana? Sifat mustahil lawan kepada kudrah lah. Itu yang pertama. Iaitu yang pertama daripada yang mustahil pada Allah Ta'ala, pada lawan sifat ma'ni lemah, lawan kepada kudrah. Sifat ma'ni yang pertama daripada 7 sifat ma'ni lemah daripada menjadikan sesuatu mungkin. Mustahil lah. Suatu mungkin. Ini yang berlaku di kita di setiap saat. Biar perkara mungkinun lah ni. Setiap saat yang berlaku pada kita ini perkara mungkinun. Bukan perkara yang wajib. Bukan perkara yang mustahil. Perkara yang wajib zat dan sifat Allah. Mustahil ni contohnya anak isteri Allah. Jadi kekuasaan kudrah Allah kepada perkara yang harus. Yang berlaku di perkara harus ni semuanya datang dari kekuasaan Allah. Mustahil yang berlaku ni bukan datang dari kekuasaan Allah, berarti Allah lemah. Ini mustahil sama sekali. Walaupun sesuatu mungkin yang Allah tidak menjadikan tu sebesar zarrah sekalipun. Betul lah. Sekalian kesemua yang berlaku, baik ke, jahat ke,
berlaku di bumi ke, berlaku di langit ke, berlaku di dunia ke, berlaku di hari akhirah ke, kesemuanya datang daripada kekuasaan Allah yang bersifat dengan kudrah, datang daripada wahdaniyah pada perbuatan, keesaan Allah pada perbuatan. Barulah pergi kepada apa yang Allah Ta'ala perbuat sekalian sebagaimana kehendak Allah pada sedia kala. Pergi pula pada sifat yang ke-8, sifat iradah. Mustahil ada perkara berlaku yang bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mustahil, lemah Allah daripada menjadikan sesuatu mungkin, walaupun sesuatu itu sebesar zarrah sekalipun. Ni gerak diam kita Allah yang buat. Apabila kita bergerak, banyak mana di tubuh kita akan bergerak. Daripada kopiah, kalau duduk luar kok siapa keselipar. Kalau duduk luar lah ni, balik-balik nanti kan kita berjalan tu. Daripada kopiah siapa keselipar. Tubuh kita bergerak belakalah barang tu. Bergerak tubuh kita datang daripada kekuasaan Allah, keesaan pada perbuatan. Bergerak barang tubuh kita pun datang dari kekuasaan Allah, keesaan pada perbuatan. Ada ni. Itu kekuasaan Allah. Allah menggerakkan tubuh hamba. Dalam tubuh hamba bilion. Ni cerita Allah menggerakkan manusia, malaikat. Gerak dia malaikat. Siapa buat? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bilion ni tak nak tanding malaikat. Malaikat makhluk Allah yang paling besar. Malaikat makhluk Allah yang paling banyak. Dan malaikat tak mati-mati. Kata setengah ulama pula, daripada air wuduk kita Allah jadikan malaikat pula dah. Betul? Malaikat lah makhluk yang paling banyak sekali. Hanya Allah yang mengetahui berapa bilangan. Manusia bilion bergerak ni, inilah kekuasaan Allah. Malaikat kita nak tahu trilion. Dari nak kata lah Pak, yang mengetahui hanyalah Allah Ta'ala. Nak sesuai dengan manusia bilion, malaikat trilion lah. Gerak diam malaikat perbuatan Allah, gerak diam syaitan perbuatan Allah, gerak diam jin perbuatan Allah. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Dahlah gerak diam hamba bilion. Apabila hamba digerak diamkan oleh Allah bilion, barang yang ada pada tubuh hamba tu banyak mana pula. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi pada contoh kita. Kita ni, kita usaha kita sandar je, kita tak ada. Kita nak beli barang banyak, kita tak boleh nak pegang sebab banyak sangat. Lagipun kalau pegang pun sakit jari kita. Mai duduk pegang tu, kita pun cari troli. Ini itu usaha kita. Kita pun cari troli. Kita letak barang dalam troli. Kita dak gerak dah barang tu. Kita gerakkan troli je lah. Barang tu kita dak kosek dah. Kita sentuh pun tidak barang tu. Kita hanya usaha tolak troli. Maka barang dalam troli itu akan berjalan sekali. Itu usaha kita yang lemah. Walaupun hakikatnya gerak kita itu pun perbuatan Allah. Ada ni. Perbuatan Allah tidak. Allah gerakkan tubuh kita. Barang yang ada pada tubuh kita dari kopiah sampai ke selipar, Allah yang gerakkan. Bukan dia hanya turut saja. Allah gerakkan tubuh, yang lain itu akan tidak. Allah yang gerakkan barang pada tubuh kita. Allah gerakkan kita. Kita pegang troli, Allah gerakkan troli. Troli bergerak, barang banyak troli akan buat. Allah yang gerakkan barang yang banyak dalam troli. Itulah kekuasaan Allah. Mengenal Allah yang maha kuasa, yang amat kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir, yang amat kuasa. Mana bukan hanya gerak diam hamba sahaja, semuanya perbuatan Allah. Gerak diam yang ada pada hamba pun kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada satu perkara yang berlaku yang bukan Allah yang menjadikan, bukan Allah yang memperbuat, berarti Allah lemah. Mustahil sama sekali. Mustahil lemah daripada menjadikan sesuatu mungkin, iaitu lemah tu lawan kudrah. Lawan kepada sifat kudrah. Erti kudrah. Dibalik pada kudrah pula. Artinya erti kudrah, kuasa. Artinya erti kudrah, kuasa. Setakat tu je. Artinya erti kudrah, kuasa. Kena komas itu. Kena komas itu. Iaitu sifat mustahil lawan pada sifat makna yang pertama, lemah daripada menjadikan sesuatu mungkin. Iaitu lemah ni lawan kudrah. Artinya erti kudrah, kuasa. Ini sambung ni. Atas menjadikan. Tu koma molek, atas menjadikan tu takluk kepada lemah. Mustahil lemah daripada menjadikan. Lemah atas menjadikan sekalian mungkin. Lemah atas menjadikan mungkin itulah mustahil sama sekali. Sama ada lemah daripada, sama ada lemah tau. Sama ada lemah daripada sekalian perbuatan hamba yang menyertai akan hamba kudrah, oleh kudrah mereka itu akan hamba yang baharu. Itu contoh lemah daripada menjadikan sekalian perbuatan hamba yang menyertai akan perbuatan hamba oleh kudrah hamba. Sekarang ni Allah letak kudrah di hamba. Allah letak kudrah, tenaga di hamba. Tiba-tiba Allah lemah daripada menjadikan sekalian perbuatan hamba tu. Makna perbuatan hamba yang berlaku tu bukan lagi perbuatan Allah, perbuatan hamba sendiri. Mustahil sama sekali. Makna walaupun Allah letak kudrah di hamba, tetapi apa perbuatan hamba yang lakukan tetap datang daripada kekuasaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hamba sendiri lemah Allah daripada perbuatan hamba itu mustahil sama sekali. Itu kita ambil mulai pula satu-satu. Lemah Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu mungkin, barang mungkin ada ia. Sama ada lemah daripada sekalian perbuatan hamba yang menyertai akan perbuatan hamba kudrah, yakni oleh kudrah mereka itu kudrah hamba yang baharu, atau daripada yang disebabkan pada sebab yang beradah atau lainnya. Jadi sebab yang beradah, lemah Allah daripada memutuskan. Yang memutuskannya pisau, mustahil. Lemah Allah daripada menghanguskan. Yang menghanguskan adalah api, mustahil. Lemah Allah daripada mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah makanan, mustahil. Putu, hangus, kenyang tetap datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Keesaan perbuatan Allah pada kudrah datang daripada keesaan Allah pada perbuatan. Sama ada lemah daripada sekalian perbuatan hamba yang menyertai akan dia kudrah mereka itu hamba yang baharu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.